أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala rasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala pemberian dan kurniaannya. Maka kita masih lagi Allah beri kesempatan untuk terus berada di atas muka buminya, menikmati segala pemberiannya. Moga-moga tuan-tuan, keberadaan kita pada malam ini sentiasa diberikan kebaikan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan, saya akan berkongsikan satu tajuk dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian, iaitu berkenaan tentang adab. Adab kita orang Islam apabila berlakunya sesebuah kematian. Apabila kita memperkatakan tentang kematian tuan-tuan, maka ianya dimulai dengan kehidupan. Kehidupan manusia, maka pengakhiran kepada kehidupan manusia itu ia membawa kepada kematian. Atau dengan bahasa lain kita sebut sebagai kehancuran. Dan ini merupakan suatu kepastian yang berlaku ke atas sesuatu yang hidup. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernyawa itu, Allah sebut dengan kalimah za'iqatun dalam bentuk isim fa'il, iaitu akan merasai. Setiap benda hidup maka dia akan merasai, iaitu al-maut, za'iqatul maut, iaitu akan merasai kematian. Kematian tuan-tuan sesuatu kepastian yang mana berlaku ke atas setiap benda yang hidup. Mati bukan kerana tua. Ini kita perlu buang stigma seumpama ini. Mati juga bukan disebabkan kerana sakit tuan-tuan. Tapi mati itu disebabkan kerana apa? Kerana sampai ajal seseorang. Itu kita kena pegang. Tua, sakit, kena COVID sebagai contoh. Itu asbab. Asbab yang membawa kepada kematian. Tetapi yang sebenarnya, orang yang mati ini, ianya telah sampai ajal dia. Hal ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Allah kata, apabila sampainya ajal seseorang manusia itu, apabila sampainya ajal mereka itu, Allah kata, maka dia tidak akan lewat walau sesaat. Dan juga tidak akan didahulukan walaupun sesaat. Maknanya tuan-tuan, sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kematian manusia itu berlaku tepat pada masa dia. Tepat pada masa dia. Kalau sekarang sakit, belum tentu mati. Berapa ramai kita tengok orang pada hari ni tuan-tuan, sakit tak mati-mati. Ada 15 tahun merana sakit tuan-tuan, sampai tak boleh nak jalan pun ada, tapi tak mati. Sebab itulah dia bukanlah sebab utama. Sebab sampai ajal, ketika mana orang tu sihat, maka dia akan meninggal dunia tuan-tuan. Sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, pada suatu ketika dia bertanya kepada anak murid dia tuan-tuan. Dia tanya apa? Dia tanya, apakah sesuatu yang paling hampir dengan kamu?
Dia tanya anak murid dia, tuan-tuan. Jadi anak murid dia ni, tuan-tuan, adalah yang mengatakan yang paling hampir itu adalah keluarga kita. Ada yang mengatakan yang paling hampir itu ada isteri kita, anak-anak kita dan sebagainya. Maka kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, tuan-tuan, yang paling hampir bukanlah keluarga, bukanlah anak pinak kita, tetapi hampir dengan kita, tuan-tuan, adalah kematian. Kerana apa? Kerana kematian datang menjemput kita pada bila-bila masa sahaja. Nah, hari ini, tuan-tuan, kita diuji dengan wabak penyakit yang telah saya sebutkan tadi, COVID-19. Dan hari ini kita sangat sedih. Sebab apa? Sebab peningkatan kes. Allahu Akbar. Semalam turun, kita dah rasa sedikit kegembiraan dalam diri kita, tuan-tuan. Sebab apa? Kes menurun. Kira-kira ingat bolehlah balik kampung raya haji. Rupanya hari ni naik 11, tuan-tuan. Naik hampir 3,000 kes. Dan kita di Selangor mencatatkan peningkatan kes yang paling tinggi, tuan-tuan. Jadi bila berlakunya peningkatan kes-kes COVID ini, tuan-tuan, maka sudah pasti ia menyumbang kepada kadar kematian yang tinggi. Nah, jadi inilah perkara yang mana kita perlu sentiasa berada on our mind, di minda kita, tuan-tuan. Nah, dalam kita melakukan kerja seharian, dalam kita mencari rezeki, dalam kita bermuamalah dan sebagainya, ingat, ajal akan menemui pada bila-bila masa. Anywhere, mana-mana, mana-mana tempat dan sebagainya. Maka perlulah kita memberi perhatian dan sentiasa ingat dalam pemikiran kita. Sebab itulah baginda Nabi SAW menyebut akthiru zikra hadhimal lazzaz. Ini kata Nabi. Nabi kata apa? Banyakkanlah kamu mengingati mati. Nabi kata begitu, tuan-tuan. Banyaklah kamu mengingati mati. Kerana apa? Kerana dengan ingat mati kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ingat mati, kita akan fikir kita nak beribadah kepada Allah, nak melakukan kebaikan, nak melakukan kebajikan kepada orang lain. Maka sebab itulah perlu kita ingat kepada perkara-perkara seumpama ini. Sebab itulah perkara tentang kematian perlu disebut selalu. Kerana apa? Kerana kita ni manusia. Manusia ini, sifat manusia ini lupa. Sebab itulah manusia itu digelar sebagai insan. Apa maksud insan, tuan-tuan? Insan bermaksud sesuatu yang sangat banyak lupa. Nah, insan daripada kalimah nasiya. Nasiya lupa. Disebabkan manusia ini banyak sifat lupa dia, tuan-tuan, maka digelar sebagai insan. Jadi bila kita lupa, kita perlukan kepada tazkirah. Apa itu tazkirah? Kita sebut hari-hari tazkirah. Itu satu peringatan. Yang mana manusia penuh alpa ini memerlukan kepada peringatan untuk kehidupan seharian dia. Jangan jemu mendengar tazkirah, tuan-tuan. Walaupun ringkas, dengar tazkirah. Mungkin di sana adanya perkara-perkara atau poin-poin yang mana boleh memberi kesedaran kepada kita. Boleh memandu kehidupan seharian kita. Kadang-kadang kita berduka, tuan-tuan. Dengan tazkirah, mungkin ada sinar yang memberi kebahagiaan di dalam diri kita. Sebab itulah perkara ini saya kira seringkali kita perlu sebut, walaupun orang tak berapa suka. Sebab itu sebut kematian ni, tuan-tuan, orang tak suka sembang. Kematian nak sembang kedai kopi tak seronok. Kita minum air teh tarik, tuan-tuan. Main sembang mati. Allah, hilang mood, tuan-tuan. Hilang selera. Jadi orang suka sembang bola. Kedai kopi sembang Euro, Itali menang, walaupun rakyat Malaysia ramai sokong England. Contoh. Jadi ceritanya, tuan-tuan, benda ini perlu diulang. Jangan hanya di masjid, jangan hanya di radio IKIM sebagai contoh, tetapi perlu disebut supaya kita ini tengok kematian, melihat kematian, lalu kubur supaya memberikan peringatan kepada kita. Nabi kata, fa innaha tudzakirukumul akhirah.
Kenapa dengan tengok kubur, ziarah kubur ini, dia dapat mengingatkan kita kepada alam akhirat itu sendiri. Sidang hadirin muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, terdapat beberapa adab ketika mana berlakunya kematian. Antara adab-adab yang mana perlu kita semaikan dalam diri kita, yang mana perlu kita amalkan di dalam diri kita, dalam kehidupan seharian kita ketika mana berlakunya kematian, ialah kita berlakunya kematian, kita mengucapkan, kita melafazkan lafaz yang disebut sebagai istirja'. Kita seringkali sebut lafaz umpama ini, saya kira bila berlaku kematian, kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka ini yang dikatakan lafaz istirja'. Kita menuntut kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lafaz istirja' yang mana kita lafazkan pada ketika yang selalu kita lafazkan ini, tuan-tuan, sebenarnya diambil daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Baqarah. Kata Allah, alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kata, apabila berlakunya sesuatu musibah kepada mereka, maka katakanlah, Allah kata, inna lillah, sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Maka ini lafaz istirja' yang mana seringkali kita ucapkan ketika mana berlakunya kematian. Pada hari ini kita ada kemudahan teknologi, kita tak sebut, tapi kita type dalam WhatsApp sebagai contoh, dalam Facebook dan sebagainya. Nah, jadi kita blast perkara tadi. Maka ini juga salah satu bentuk ucapan. Walaupun secara tulisan, tapi ia membawa makna sama seperti mana kita melafazkan lafaz tadi. Cumanya tuan-tuan, dalam masyarakat kita pada hari ini saya tengok lafaz innalillah ini, lafaz istirja' ini, mereka hanya gunakan ketika mana berlaku kematian. Ini kita punya mentaliti masyarakat kita. Bila berlaku kematian, ramai blast lafaz-lafaz umpama ini. Sedangkan kalau kita tengok dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut alladzina iza asabathum musibah, yang mana mereka apabila berlakunya sebarang musibah, maka ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud musibah di sini, kalau kita tengok tuan-tuan, musibah yang Allah sebut di sini dalam bentuk lafaz am, atau disebut sebagai sirah ammah, lafaz umum. Maknanya bukan hanya khusus kepada kematian, malah juga dia mengkhususkan kepada perkara-perkara lain juga. Sebarang musibah, sebagai contoh, orang itu ditimpa kemalangan jalan raya sebagai contoh, maka sunat juga kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan hanya kematian saja. Orang itu terkena air panas sebagai contoh, melecur tubuh dia, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dibolehkan tuan-tuan. Tidak menjadi kesalahan kita mengucapkan perkara seumpama itu. Malah para ulama pernah menyebut lafaz istirja' ini juga boleh juga kita gunakan, boleh juga kita lafazkan ketika mana kita ditaklifkan, kita diberikan satu tanggungjawab yang besar. Sebagai contoh, kita dilantik sebagai menteri sebagai contoh. Kita tak ada pengalaman dan jawatan ini sudah pasti berat dari sudut bebanannya. Maka di sini boleh kita untuk melafazkan kalimah istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi boleh kita mengamalkan kalimah ini bukan hanya dalam konteks musibah saja. Selain daripada itu, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam konteks lafaz istirja' juga para ulama mengharuskan kita melafazkan kalimah tersebut kepada orang yang bukan Islam. Mungkin perkara ini jarang-jarang, mungkin kita tak pernah buat mungkin. Para ulama kata boleh kita mengatakan sedemikian. Sebab apa?
Sebab mereka itu walaupun dia bukan Islam, tetapi dia tetap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tetap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kembali pada Allah. Datangnya dia daripada Allah dan kembalinya dia juga kepada Allah. Malah para ulama juga menambah lagi. Kalimat istirja' juga boleh digunakan kepada perkara-perkara yang lain juga antaranya. Sebagai contoh, haiwan ternakan kita mati, kita guna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah menciptakan haiwan dan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tumbuh-tumbuhan sebagai contoh. Kita buat tanaman durian musangking sebagai contoh. Tiba-tiba durian kita mati. Ditimpa malapetaka, ribut, petir dan sebagainya, bukan kena potong lah. Musangking kita mati. Kena banjir sebagai contoh. Maka boleh juga kita lafazkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka perkara ini boleh kita lakukan, tuan-tuan. Tidak hanya kepada manusia saja sebagaimana kita lakukan pada hari ini. Kita boleh lakukan ucapkan kepada orang bukan Islam pun boleh, dan juga kepada perkara-perkara yang lain. Haiwan meninggal, pokok mati dan sebagainya. Maka lafaz seumpama ini, tuan-tuan, boleh kita lakukan, boleh kita lafazkan kepada golongan tersebut. Sidang hadirin muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adab yang kedua ketika mana berlakunya sesuatu kematian, iaitu kita digalakkan untuk solat jenazah kepada si mati dan berdoa kepadanya. Perkara ini terkait dalam hal-hal pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ni, tuan-tuan, hukumnya fardul kifayah. Jika ada orang lain dah buat, maka kita gugur tanggungjawab. Namun begitu, kita juga disunatkan untuk solat. Bukan hanya memadai orang lain, kita juga boleh untuk melakukan solat kepada si mati. Cuma saya nak kaitkan di sini, tuan-tuan, sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan tentang solat jenazah kepada pesakit COVID-19. Mungkin ada di kalangan waris-waris ahli keluarga pada hari ini tak dapat nak solat. Dia kata, Ustaz, hospital tak bagi masuk. Yang baginya seorang je untuk pengecaman. Saya tak dapat. Itu ayah saya sebagai contoh. Macam mana saya nak solat ni? Maka di sini, tuan-tuan, kita boleh lakukan solat jenazah secara gaib. Solat jenazah gaib kita boleh lakukan. Dah hospital tak bagi ruang. Hanya petugas saja dibenarkan sebab nak elak jangkitan. Bukannya saja nak halang, tuan-tuan. Bukan sahaja nak halang, tidak. Jika tidak ada jangkitan, maka saya kira pihak hospital tidak ada halangan. Jadi nak menghalang daripada jangkitan tadi, maka petugas jenazah sahaja dibenarkan untuk melakukan solat kepada si mati tadi. Jadi kita sebagai waris, kita sebagai ahli keluarga kepada si mati tadi, kita boleh buat solat jenazah gaib. Setelah mana sempurna dikebumikan tadi, kita solat jenazah gaib, tuan-tuan. Tidak menjadi halangan dan kesalahan kepada kita. Jadi luas kita nak melakukan ibadah tadi. Nah, jangan kita cepat protes sedangkan di sana adanya, orang Arab kata, badil, suatu alternatif untuk keluar daripada sesuatu perkara ini. Jadi inilah yang mana boleh kita lakukan ketika mana setelah berlakunya kematian. Namun begitu, tuan-tuan, para ulama juga pernah menyebut solat jenazah juga boleh dilakukan di atas kubur. Nah, jenazah dah kebumikan. Nah, sebagai contoh, COVID, kita tak boleh langsung ke kubur tadi sebab perlu disanitasi kubur tadi, takut jangkitan. Kita datang kemudian, mungkin 2 jam, mungkin 4 jam selepas daripada itu, kita semayang atas kubur. Tak ada masalah, dibolehkan. Para ulama kata, ia sesuatu yang diharuskan. Boleh kita semayang atas kubur. Tak menjadi kesalahan. Kubur pun dah menghadap kiblat, terus solat, tak ada masalah. Jangan kita menyempitkan syariat yang mana ada keluasan dalam konteks kita nak melaksanakan ibadat tadi. Sidang hadirin muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara adab kita ketika mana berlakunya kematian, iaitu larangan kepada kita untuk meratapi kematian. Ini larangan.
Hal ini berdasarkan kepada sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, "Laisa minna man latamal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hadis tersebut? Yaitu baginda berkata, bukan daripada golongan kami mereka-mereka yang menampar pipi, latamal hudud, menampar-nampar pipi dia. Sebab apa? Tak nak terima kematian, maka dia tampar muka dia. Maka perbuatan tadi adalah perbuatan jahiliyah yang tidak diiktiraf oleh syarak. Islam tidak mengiktiraf perbuatan seumpama ini. Kemudian wasyaqqal juyuba, iaitu mengoyakkan bajunya. Nah, dia koyakkan baju. Kenapa? Sedih sangat ni, keluarga dia meninggal. Nah, keluarga meninggal, sedih sangat sehingga mengoyak-ngoyakkan baju. Maka perkara ini bukan daripada ajaran Islam. Syiah, kita tengok ada elemen-elemen seumpama ini. Mereka mencederakan diri sebagai nak mengenang kematian Hasan dan juga Husain. Nah, jadi ini amalan jahiliyah. Kemudian Nabi sebut wada'a bid'awal jahiliyah. Dan Nabi kata bukan juga dari golongan kami mereka yang menyeru kepada cara hidup jahiliyah. Jadi ketiga-tiga perkara yang saya telah sebutkan tadi, ia merupakan amalan jahiliyah yang wajib, bukan sunat, yang wajib untuk kita jauhi dalam kehidupan, dalam kehidupan kita. Ada orang kata, "Ustaz, macam mana jika saya menangis?" Menangis tidak ada masalah, tidak ada halangan. Kita menangis sebab kematian ini dah menjadi fitrah, akan menimbulkan perasaan sedih. Lebih-lebih lagi jika sekiranya yang si mati itu daripada ahli keluarga kita, kita sedih, mengalirkan air mata, maka dengan tidak melampau, menjaga adab, maka ia sesuatu yang diharuskan oleh syarak. Yang dilarang meratap. Meratap ni meraung-raung. Ini sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Meraung-raung seolah tak boleh terima hakikat takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kematian anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ibrahim. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang anak yang hasil daripada perkahwinan dengan Maria Qibtiyah. Itu anak itu yang bernama Ibrahim. Jadi Ibrahim ini tuan-tuan takdir Allah, umurnya tak panjang. Dalam satu riwayat mengatakan umur ni dalam lebih kurang dalam 18 bulan, begitulah. Dalam banyak riwayat mengatakan. Jadi umur tak panjang lah, usia masih lagi muda, meninggal dunia. Dan baginda sangat sedih dengan kematian tersebut, sehingga kan diriwayatkan baginda mengalirkan air mata. Nah, kenapa sedih kematian anak tadi? Jadi sekadar kita mengalirkan air mata kerana menzahirkan kesedihan tadi, maka ia masih lagi sesuatu yang diharuskan oleh syarak. Cuma terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana saya nak kongsikan kepada sidang pendengar pada malam ini, iaitu sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda bersabda, sesungguhnya mayat itu akan diazab dengan tangisan ahli keluarganya. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ini secara literal, secara lafzi, lafaznya menunjukkan bahawa mayat itu diazab kerana tangisan. Maknanya menangis di sini. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika mana mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa tuan-tuan, yang dikatakan diazab si mati tadi jika sekiranya si mati mewasiatkan kepada warisnya supaya menangisi di atas kematiannya. Dia wasiat kepada anak isteri dia. Dia kata bila dia meninggal dunia, maka kamu menangislah, kamu meraunglah apabila aku telah meninggal dunia. Ataupun dia upah orang. Ada setengah kita tengok agama yang bukan Islam, dia upah orang lain. Sebab dia kata makin ramai yang menangis, makin mulialah jenazah itu. Itu pandangan mereka. Tetapi dari segi Islam, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dilarang
Kita meratak, meraung ataupun kita upah orang untuk menangisi ke atas kematian kita. Kerana apa? Kerana perkara ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat satu kisah yang saya nak kongsikan pada malam ini juga, iaitu kisah Umar Al-Khattab, di mana pada satu ketika beliau melihat sekumpulan wanita menangis atas kematian Khalid Al-Walid, seorang pahlawan Islam, Saifullahul Maslul. Iaitu ketika mana Khalid bin Al-Walid meninggal dunia, maka Umar Al-Khattab lihat beberapa orang wanita menangisi di atas kematiannya. Jadi bila melihat pada keadaan seumpama ini, maka ada sahabat yang bersama dengan Umar tadi, tuan-tuan, nak pergi kepada wanita tersebut, nak melarang dia supaya jangan menangis. Jangan menangis. Jadi bila mana orang tu sahabat tadi nak pergi mendekati wanita tadi, maka Umar menegahnya. Umar melarangnya. Umar kata, biarkan mereka menangis selagi mana mereka tidak menaburkan tanah di atas kepala mereka, ataupun selagi mana mereka tidak meraung. Maknanya sini apa, tuan-tuan? Selagi mana dia ini tidak melampau dalam tangisan tadi, tidak ada laungan, tidak ada raungan, tidak ada menabur tanah. Ini amalan jahiliyah, tuan-tuan. Selagi mana tidak ada perkara itu, maka usahlah kamu larang, biarlah. Sebab apa? Sebab kematian ini pastinya, tuan-tuan, dia akan menyebabkan kesedihan kepada mana-mana pihak tadi. Sidang hadirin muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang selanjutnya, adab yang seterusnya, ketika mana berlakunya kematian, kita juga dilarang mengandaikan kematian dengan sesuatu peristiwa. Kita kaitkan dengan sesuatu peristiwa. Berlakunya gerhana, sebagaimana pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya kematian, berlakunya gerhana, waktu dia sabitkan mesti ada orang meninggal dunia dan sebagainya. Mesti ada tokoh, mesti ada mana-mana orang alim dan sebagainya akan meninggal dunia. Maka jangan, tuan-tuan. Gerhana, bulan, matahari dan sebagainya, ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dikaitkan dengan perkara-perkara seumpama itu. Jangan dikaitkan dengan perkara-perkara ini. Kenapa? Kerana perkara ini jelas dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis baginda. Janganlah kita tengok bila sampai satu hari setengah masyarakat itu, dia ada hari-hari yang dikata sebagai hari yang majal, hari yang tidak baik, hari yang mana boleh membawa tu. Ini perkara-perkara yang mengarutlah, tuan-tuan. Ditengoknya langit mendung, macam nak hujan teruk, dia kata ini mesti ada kematian apa. Maka ini sesuatu yang dilarang. Kenapa? Kerana Nabi SAW telah melarang sahabat pada ketika itu daripada mengaitkan kematian dengan perkara-perkara seumpama ini. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali yang saya nak sebutkan, yang nak kongsikan, adab yang terakhir, adab yang kelima, apabila berlakunya kematian, kita memberikan kata-kata yang baik. Kita memuji kepada si mati tadi, meskipun kita tahu dia ni tak berapa nak baik. Maka kita berkatalah kebaikan kepada si mati tadi. Dan jangan sesekali kita, tuan-tuan, kita mengungkit-ungkit cerita lama. Dia ni dulu jahat ni, kaki perempuan sebagai contoh. Maka jangan diukitkan. Ceritakan kebaikan kepada mereka. Moga-moga dengan cerita kebaikan yang kita ceritakan tadi dapat membenihkan doa orang lain kepada dia. Orang mendoakan keampunan kepada dia, orang mendoakan kesejahteraan kepadanya. Maka itu jauh lebih baik daripada kita menghina jenazah tadi, tuan-tuan. Maka perkara ini dilarang. Menghina jenazah merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang tegas di dalam Islam itu sendiri. Namun begitu, tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah, dalam kita memberi pujian, janganlah pujian yang mana terlebih-lebih. Tak boleh juga. Pujian yang setara. Jangan pujian yang kita sendiri tak tahu. Umpamanya,
kita kaitkan dengan benda yang gaib. Ini pernah berlaku. Masyarakat, dalam masyarakat kita, dia kata, hamba Allah ini ulama meninggal dunia. Ya, biasalah ulama meninggal dunia menjadi perhatian orang ramai. Nah, jadi dia kata ketika mana ulama ni meninggal dunia, saya nampak malaikat mengelilingi. Itu gaib, tuan-tuan. Mungkin betul, tetapi secara adi, secara adat, saya boleh katakan di sini, tuan-tuan, perkara ini payah nak berlaku. Jadi kita kaitkan dengan perkara seumpama itu. Dulu pernah berlaku seorang tokoh besar meninggal dunia. Dikatakan ketika mana dibawa keranda jenazah tadi, diusung jenazah tadi, awan memayungi jenazah tadi. Masya Allah, hebat. Jadi janganlah terlebih-lebih sangat, tuan-tuan. Janganlah terlebih-lebih sangat dalam kita memuji orang. Jadi pujilah dengan sekadarnya. Pujilah dengan sesuatu yang memberi kebaikan kepada si mati tadi. Moga-moga dengan pujian kita tadi, jenazah tadi, si mati tadi diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sekadar itulah dulu sedikit perkongsian daripada saya pada malam ini berkenaan tentang adab kematian. Moga-moga sedikit perbincangan pada malam ini adanya manfaat untuk kita semua. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.